Ini pada masalah yang ke-12 pada halaman 829. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu tsaniyatu asyara. Rubbama ukhidha tafsirul Qur'ani ala tawassutil wal i'tidali wa alaihi aktsar as-salafil mutaqaddimin. Waldzalika sya'nuhum wa bihi kanu afqahun nas fihi wa alamal ulama'i bimaqasidi wa bawatinihi. Wa rubbama ukhidha ala ahadin tarafain kharijain ala al-i'tidali imma ala al-ifrati wa imma ala tafriti wa kila tarafai qasdil umuri dhamim. Falladhi akhadhahu ala tafrit fasarru fi fahmi al-lisan alladhi bihi jaa wa huwa al-arabiyyati fama qamu fi tafhimi ma'anihi wala qa'adu kama taqaddama an batiniyati wa ghairiha wala iskala fi tarahi ta'wili ala haula'i. Walladhi akhadhahu ala ifrati aidan qassaru fi fahmi ma'anihi min jihatin ukhra. Wa qad taqaddama fi kitabil maqasid bayanu an syari'atil ummiyatun wa an ma lam yakun ma'hudan indal arab fala yu'tabaru fiha wa marra fiha annaha la taqsidu tadqiqati fi kalamiha wa la ta'tabaru alfazuha kullil i'tibari illa min jihati ma tuaddi ma'anil murakkabah in kana maqsudan laha fabil qasdi tsani wa min jihati ma huwa mu'inun ala idrakil ma'na al-maqsud kal majaz wal isti'arah wal kinayah idza kana dzalika la yuhtaju fi illa ila fikr qara an-nafs ila an-namat al-qubhi wa dhalika laysa min kalamil arab wa kadhalika la yaliqu bil Qur'an min babil ula. Wa aidan fa innahu ha'il bainal insani wa bainal maqsudin min al-khitab min tafhimil ma'nahu thumma ta'abbud bil muqtadah wa dhalika annahu i'zarun wa inzarun wa tabshirun wa tahdhirun wa raddun ila siratil mustaqim fa kam wa waraja maudi marati muhammadan balan ghayatul qabil muwafaqat fi tasirad wa istiwal bima akhadil al-ibaratun wa mada wal mudarijah rijiha walima ikhtilafat ma'al muradifatiha ma'anna al-ma'na al-wahidun wa tafri'in tajnis wa mahasinul alfaz wa ma'na al-maqsudul fil khitab bima'zilin anin nazar fihi. Kullu aqilin ya'lamu anna al-maqsud al-khitab laysa huwa al-tafaqquhu fil ibarah bal tafaqqaha fil mu'abbar anhu wa mal muradu bihi hadha la yartabu fihi al-aqil
ولا يصح أن يقال إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى تفقه في المعاني بالإجماع العلماء، فكيف يصح الإنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرد والواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه، وليس ذلك باتفاق العلماء. لأن نقول ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق كيف، وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده من كتابه، وإما منكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في كونه مراد المتكلم، أو يظن أنه غير المراد، أو يقطع به فيه، لأن العرب لا يفهم منها قصد مثله في كلامها، ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة، فما يؤمنون من السؤال الله تعالى لنا يوم القيامة من أين فهمتم أني قصد التجنيس الفلاني بما أنزلت من قولي وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا، أو قولي قال إني لأعملكم من القالي، فإن في دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطرا، بل هو راجع إلى معنى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم، وإلى أنه قول في كتاب الله برأيه، وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى أولم لمستم النساء أو لستم النساء، وقوله كان لا يأكلن الطعام وما أشبه ذلك، فإنه شائع في كلام العرب مفهوم من مساق الكلام معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة وتجنيس ونحو ليس كذلك، وفرق ما بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه، إذ ليس في التجنيس ذلك، وشاهد على ذلك ندوره من الأعراب الأجلاف البوالين على أعقابهم، كما قال أبو عبيدة ومن كان نحوهم وشهرة كناية وغيرها، ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في الكلام مؤلدين ومن لا يحتاج به، فالحاصل أن لكل علم عدلا وطرف إفراط وتفريط وطرفان هما مذموما هو المحمود، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة
ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، خير ما أحييكم به تحية الإسلام. تحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita akan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama teruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan tentang dalil Al-Quran dalam kitab Adillah secara tafsilnya, di mana Imam Asy-Syatibi membawakan kepada kita banyak kaedah-kaedah yang perlu diketahui bagi seorang mujtahid secara khususnya, dan juga bagi pengkaji syariah secara umumnya, iaitu berkenaan dengan perlunya seseorang itu mengetahui kaedah-kaedah ini supaya tidak tergelincir, tersalah faham kepada Al-Quran. Yang mana sebelum ini kita telah lihat berkenaan dengan tafsiran tentang tafsiran batiniyah ataupun batin dan zahir Quran. Dan yang terakhir yang telah kita lihat berkenaan dengan ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Juga insya-Allah pada malam ini ataupun pada pengajian ini kita akan lihat pula berkenaan dengan masalah ataupun berkenaan ataupun masalah yang ke-12, iaitu juga berkenaan bagaimana untuk kita memahami Al-Quran dengan sebetulnya, dengan sebaiknya berdasarkan manhaj yang Imam Syatibi juga namakan di sini sebagai wasati ataupun i'tidal. Tidak melampau dalam menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran tertentu, ataupun juga tidak tafrid, ada bainan ifrat dan tafrid, tidak melampau melebihi yang sepatutnya ataupun terlalu kurang dalam menggunakan kaedah ini. Jadi pada masalah yang ke-12 ini, insya-Allah kita akan lihat satu lagi kaedah berkenaan dengan tafsir Al-Quran juga, iaitu yang dinyatakan oleh Imam Syatibi di sini, pembahagian ataupun bagaimana para ulama secara umumnya mengambil, para ulama secara umum ataupun orang yang cuba untuk menafsir Al-Quran secara umumnya juga. Iaitu ada yang kita lihat mereka yang menafsir Al-Quran rubbama ukhidha tafsirul Quran ala tawassut wal i'tidal. Orang yang menafsir Al-Quran dengan manhaj cara yang wasati. Tawassut ni boleh kita kata sederhana, boleh kita kata yang terbaik, boleh kita kata yang i'tidal, mu'tadil, makna tidak lebih, tidak kurang. Dan inilah kata Imam Syatibi manhaj yang betul, iaitu alaihi aktsaru as-salaf al-mutaqaddimin, di mana para ulama salaf mereka menggunakan kaedah ini, iaitu dalam tafsir tidak terlampau berlebih-lebih sangat dalam tafsir itu, mana memberikan contoh seperti yang kita lihat sebelum ini berkenaan dengan batiniyah. Juga nanti akan dilihat dalam masalah ini juga yang sama ada terlebih ataupun terlebih, mana kurang melampau terlebih ataupun kurang yang terlebih. Maknanya dia nak tawassut, di pertengahan, seperti mu'tadil. Dan inilah cara yang mu'tadil ini, cara yang pertengahan ini adalah merupakan zalika sya'nu. Jadi ulama salaf dalam tafsirkan mereka tidak melampau dalam tafsiran Al-Quran tersebut. Bahkan mereka lah yang merupakan afqahun nas, orang yang paling faham, yang paling mengetahui a'lamal ulama di maqasidi. Kalau kita nak bandingkan ulama zaman sekarang ke ulama sebelum ini, ke para ulama salaf lah yang lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran.
Usulnya para sahabat. Kerana mereka lah yang menyaksikan Al-Quran itu diturunkan. Mereka mendengar sendiri daripada Nabi SAW. Jadi mereka lah yang paling mengetahui maqasid Al-Quran dan juga mengetahui bawatin Al-Quran. Kita kata ada rahsia-rahsia Al-Quran ataupun batin Al-Quran, maka para sahabat, para salaf ini kata mutaqaddimin, salaf yang awal-awal, khususnya para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi mereka inilah yang lebih mengaruh. Jadi Imam Syatibi nak kata ikutlah cara mereka ini lebih selamat daripada kita mengikut mungkin manhaj-manhaj, pendekatan yang setelah itu yang mungkin terlebih dalam tafsiran ataupun terkurang dalam manhaj ini. Jadi itu manhaj yang pertama, yang tawassul. Yang kedua dia kata warubbama ukhidha ala ahadi tarafain al-kharijain 'anil i'tidal. Dan mungkin juga ada orang yang mengambil tafsir tetapi yang terkeluar daripada manhaj yang wasati tersebut, daripada manhaj yang mu'tadil tersebut. Sama ada melampau itu dari sudut ifrat, ada berlebihan, ataupun tafrid, kurang. Dan kedua-dua taraf ini, kedua-dua aliran ini ataupun cara ini adalah kila tarafai, kedua-duanya ini dia kata dalam memahami Al-Quran tersebut qasdil umur dhanimun. Mereka ini telah bila mereka menggunakan kaedah ataupun cara ini, maka dikatakan cara yang keji lah, yang dicela, mana tak baik, tak elok. Maksudnya ikut cara yang tadi yang tersebut adalah yang terbaik. Kalau ikut yang ifrat atau ikut yang tafrid, kedua-duanya adalah qasdil umur dhanimun, makna yang dicela, makna yang tidak baik lah, yang mazmum. Kemudian Imam Syatibi bawa pula apakah contoh orang yang tafrid. Dia kata falladzina akhadhuhu 'ala tafrid, orang yang tidak menggunakan cara yang betul ini dan sangat kurang, sangat teruk lah. Kalau markah tu markah yang sangat corot. Tafrid ni maknanya tidak memberikan, sebab nanti dia akan beritahu berkenaan dengan bahasa Arab lah, tafsirnya berkenaan bahasa Arab. Jadi orang yang tak guna tu bahasa Arab. Qassaru fi fahmil lisan. Mereka yang tidak menjadikan lisan Arab, itu bahasa Arab, alladhi bihi ja'a, yang merupakan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, wal Arabiyah. Mana tak nak guna bahasa Arab dalam nak tafsir Al-Quran. Seperti golongan batiniyah. Dia ikut dan dia aja. Dia rasa sesuai dengan pandangan dia, pendapat dia letak. Walaupun bahasa Arab bercanggah sama sekali dengan tafsiran tersebut. Fama qamu fi tafahumi ma'anihi wa la fa'adu. Mereka ni tidak berusaha untuk memahami Al-Quran tersebut dengan bahasa Arab tersebut, dan tidak juga melakukan usahanya untuk contohnya memperbaiki tafsiran mereka tersebut dengan bahasa Arab. Maksudnya mereka seolah-olahnya meninggalkan bahasa Arab, ikut saja tafsir. Sama ada kena bahasa Arab atau tak kena, tak kisah. Maksudnya ini orang dipanggil yang mufarritin lah, yang tafsir. Seperti yang terjadi kama taqaddama 'anil batiniyati wa ghairiha, seperti golongan batiniyah yang tafsir Quran ikut selera mereka, ikut nafsu mereka, ikut pandangan mereka, dan yang lain-lain seumpama mereka yang tidak meraihkan bahasa Arab. Ini golongan mufarritin yang melampau dalam tidak menggunakan bahasa Arab. Itu secara lebih khusus lagi. Kata Imam Syatibi, golongan seperti ini atau orang yang menggunakan kaedah ni la iskala fi ittirah at-ta'wil ala haula. Yani kita tidak ada masalah untuk menolak tafsiran yang seperti ini. Mana tak ada syak, mana golongan yang tak ikut bahasa Arab, yang tak gunakan bahasa Arab dalam tafsir Al-Quran, yang ni kita mudahnya kita tolak sajalah, habis kita.
Dan satu lagi yang belum diceritakan lagi sebelum ini, iaitu walladzina akhaduhu 'alal ifrat aidan. Orang yang berlebih-lebihan dalam bahasa tersebut. Ni melampau juga, tapi mungkin dia sudah bahasa dan terlebih bahasa juga. Mana tadi tak nak guna bahasa, yang ni terlebih guna bahasa. Maka mereka ini juga masalah mereka qassaru fi fahmi ma'anihi min jihati. Orang ni juga menjadi masalah. Maknanya mereka tidak sepatutnya begitulah, terlebih-lebih dalam bahasanya, dan disebut sebagai taksir juga, masalah kekurangan mereka dari sudut yang lain. Yang ini yang akan dibincangkan sebab yang batiniah ni dah bincang sebelum ni. Jadi dia nak bincang yang satu lagi jenis tafsiran ni, iaitu yang berlebihan dalam tafsir Al-Quran menggunakan bahasa lah secara khususnya, ataupun terlebih tafsir. Boleh juga lah kita katakan. Dan juga telah dinyatakan sebelum, qad taqaddama fi kitabil maqasid, kita dah lihat dalam kitabul maqasid, kaedah Imam Syafi'i bawa, bayanu anna syari'ata ummiyatun. Syari'ata ummiyatun wa anna malam yakun ma'hudan indal Arab fala yu'tabaru fiha. Kita dah, kalau kita lihat dalam kitab maqasid, Imam Syafi'i sebut dalam maqasid yang kedua, waqmuha lil ifham. Kita lihat Imam Syafi'i dia bagi maqasid pada ibtidai, ifhami, taklifi dan imtithali. Dalam maqasid ataupun qasdul ifhami, Imam Syafi'i sebut kaedah dia bahawa syari'ata ummiyah, bahawa syariat Islam ni berdasarkan hadis adalah syariat yang ummiyah. Maksud ummiyah itu ialah orang Arab ini dia ummi, dia mudah saja. Dia tidak ada benda yang sulit-sulit, yang susah tu tak ada. Orang Arab ni kira orang yang hidup secara basic saja. Mereka ni kalau bahasa kita sekarang tak ada masuk universiti lah, mana belajar pun, kalau belajar lah sekolah rendah saja. Ada setakat level UPSR pun dah tak ada. Maksudnya sangat basic ilmu mereka. Jadi itulah syariah tu bawa benda yang sangat mudah. Sehingga orang yang tak belajar, ummi, orang yang ummi kalau istilah kita kata buta huruf lah, pun boleh faham Al-Quran, boleh memahami Al-Quran, boleh melakukan ibadat, boleh melakukan takarib, boleh solat, boleh zakat, boleh buat haji. Walaupun mereka ni tak belajar pun ke sekolah. Dia nak cerita syariah ni sifat dia begitu, sangat mudah. Sehingga tak perlu seorang tu nak jadi, mana nak masuk syurga. Contohnya syarat masuk syurga mesti belajar universiti. Tak payah. Mana kalau tak belajar apa boleh masuk syurga. Mana boleh buat syariat Islam. Boleh ikut syariat Islam. Dia sifat dia umumnya sangat mudah. Mudah dari sudut sebagaimana orang Arab dulu dia tak ada benda-benda yang begitu menyulitkan untuk mereka. Kalau orang Arab Badui pun boleh masuk syurga. Takkan orang belajar universiti tu boleh masuk syurga. Maksudnya benda yang asas tu yang diletakkan oleh syariah itu sangat mudah. Itu dari sudut kemudahan syariah itu ummiyah. Jadi contoh nak kira bulan yang dalam hadis Nabi SAW, kira pakai jari je, tak payah kalkulator pun dah boleh. Jadi menunjukkan syariah ini mudah. Jadi oleh kerana mudahnya syariah ini, antaranya apa yang keluar daripada kemudahan orang Arab yang orang Arab biasa ni, layak sabar. Khususnya dari sudut bahasa lah. Kalau orang Arab tu cakap bahasa yang mudah, mana kau bawa bahasa yang sangat pelik, yang susah itu bukan style orang Arab zaman diturunkan Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran diturunkan pada mereka zaman yang mudah begitu, maka begitulah sifatnya, tak perlu disusahkan. Dan juga telah dinyatakan dalam kitab Maqasid, dan itu kalau kita lihat dalam muqaddimah muwafaqah juga ada dinyatakan masalah ini, marra fihi annaha la taqsidu tadqiqat fi kalamiha. Mana syariah kita ini, syariah Islam, dia bukan
ingin menyusahkan. Tadqiq ini benda yang sangat detail, yang sangat rumit dalam maksudnya dalam pensyariatan. Maksudnya syarak bukan benda yang sangat rumit khususnya fi kalamiha, dalam kalam Arab ini dia mudah, maksudnya jelas. Itu sifat Al-Quran diturunkan untuk sebab tu qasdul ifham ni tujuannya orang boleh faham daripada Al-Quran itu semua. Boleh faham apa yang disampaikan. Kalau susah, orang Arab pun tak faham. Jadi apa tujuan dia turunkan Al-Quran? Jadi Al-Quran turun untuk orang boleh faham. Dan dia turun kepada orang Arab. Dan orang Arab, cara mereka mudah saja untuk faham. Jadi tidak ada tadqiq, tidak ada perkara-perkara yang merumitkan dalam kalam orang Arab tersebut, maka syariah juga begitu. Maka Imam Syatibi ni kita kena ingat dia merupakan syarah, makna telah mensyarah Alfiyah Malik. Syarah dia sangat besar sekali kan. Maknanya dia seorang ahli bahasa yang sangat hebat lah. Maknanya kalau kita nak petikaikan dia punya maknanya keilmuan dia dalam bahasa Arab, maknanya hebat lah. Imam Syatibi ni bukan calon-calon orang lah untuk membicarakan mengenai bahasa secara khususnya. Jadi Imam Syatibi dia mengatakan di sini, dia kata orang Arab ataupun kaedah ataupun maqasid daripada syariah kita dan maqasid daripada penurunan Al-Quran dengan bahasa Arab tidak inginkan kesulitan pada bahasa tersebut. Maksudnya bahasa yang mudah difahami dan orang boleh buat. Ialah bila syariah ni bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia, apatah lagi. Jadi kalau orang Arab yang sifat dia pada ketika itu duduk di tengah padang pasir, kerja mereka memelihara, membela kambing, unta, mana sangat simple, bukan ada tamadun yang begitu hebat lah kalau nak bandingkan contohnya dengan Mesir ke dengan Rom ke Parsi ke, mereka sangat basic dan itu waktu itu turunkan Al-Quran kepada mereka. Jadi kalau kita boleh gambarkan bahawa sangat mudah bahasa yang digunakan sehingga mereka ini yang kita kata, nak kata tak bertamadun, tidak ada tamadun yang besar-besar macam masyarakat yang mereka ada tamadun yang sangat simple, yang biasa. Jadi oleh itu Al-Quran meraihkan mereka ini dan meraihkan seluruh umat Islam yang lain yang akan masuk Islam. Jadi bahasa ini sudah pasti akan meraihkan semua manusia tersebut, mestilah bahasa yang mudah untuk difahami. Maka fala tu'tabaru alfadhaha fala ta'tabiru alfadhaha kullaha illa min jihati ma tuaddi ma'ani murakkabah. Alfaz dalam Al-Quran, syariah kita sama Al-Quran atau Sunnah sudah pasti akan berikan iktibar, meraihkan keadaan masyarakat khususnya orang Arab tersebut dan juga orang yang akan datang selepas itu menggunakan bahasa makna-makna yang mudah untuk difahami. Maknanya tidaklah terlalu sulit bacanya, apakah maksud sampai tak faham, tidak sampai ke tahap itu. Maka apabila ma'ani tersebut, makna-makna daripada Al-Quran itu dah sampai pada mereka dengan mudah, fama wara'a dhalika in kana maqsudan laha. Kalau ada juga benda yang kita rasa sulit, mana kena begini dan begini baru dapat maksud, fabil qasdith tsani, yakni dia maqasid yang kedua. Pada maqasid pertama dia mudah saja bahasa, ya. Orang boleh faham, khususnya orang Arab lah, turun kepada mereka dan sudah pasti dengan bahasa Arab. Maka itu yang pertama je, qasdul awal. Tetapi kalau ada yang terasa ini bahasanya agak tinggi lah, payah nak faham, maka yang ni fabil qasdith tsani, ini bukan dimaksudkan secara utama. Ada qasdul tsani yang kedua. Wa min jihati ma huwa mu'inun ala idraki al-ma'na, yang mana ia akan membantu, mu'in mana sebagai membantu untuk memahami makna yang dimaksudkan tersebut.
Contoh yang Imam Syatibi bawa seperti majaz. Kalau Arab menggunakan kalam yang ada majaz. Kalau asalnya dia tak ada majaz kan, kalam biasa, tanpa majaz. Mana kata yang zahir yang biasa. Tapi kadang-kadang orang guna majaz. Kadang-kadang dia guna isti'arah. Dan kadang-kadang guna kinayah. Kana dhalika qariban. Jadi dalam bahasa Arab ada benda yang kita kata dia tak faham kita terus. Tapi dia ada majaz, dia ada isti'arah, ada kiyakin. Tapi yang ni biasa. Dan juga kata macam tu, yang ini bukan qasdul awal. Dia bukan yang pertama yang dimaksudkan. Mana bukan Al-Quran ni turun semuanya majaz. Tidak. Ataupun Al-Quran itu semuanya isti'arah belaka. Atau semuanya kinayah, tidak. Asal ni memang biasa. Dia zahir apa yang kita boleh faham, orang Arab boleh faham secara asal. Adapun majaz isti'arah yang ni nombor 2. Ada juga dalam Al-Quran. Dan juga kata Imam Syatibi, dia idza kana zalika qariban. Makna bahasa tersebut masih benda yang dekat dengan bahasa yang asal tersebut. Bukanlah terlalu muakkad, terlalu menyulitkan. Sehingga la yuhtaju fihi ila fikrin. Sehingga tak perlu kita nak fikir lama. Ini majaz lah, kita tahu ni majaz. Ini isti'arah, yang ni kinayah, mana secara automatik saja kita boleh faham. Yang ni maksudnya adalah majaz. Mana benda tu qarib dan tidak jauh. فَإِنْ احْتَاجَ النَّاظِرُ فِيهِ إِلَى فِكْرٍ. Sekiranya seorang yang baca Al-Quran tersebut perlu kepada fikrin, kena fikir lebih, maka dia telah keluar daripada an-namatil husni ila namatil qubhi wa sakit. Bila dah sampai bahasa yang digunakan terlalu sukar untuk faham, maka dia dah keluar daripada yang baik tadi kepada qubh. Qubh ni tak baik kan? Dan membawa kepada takalluf. Takalluf ni maknanya satu benda yang membebankan. Jadi kerja pula. Kerja lain pula. Nak faham kepada ayat tersebut atau kalimah tersebut. Maka kata Imam Syatibi, wa dzalika laisa min kalamil Arab. Yang ni dia kata bukan orang Arab, bukan begitu. Maknanya menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, yang sukar. Ini bukan kebiasaan. Bukan lam yakun mahbudan indal Arab. Tidak menjadi kebiasaan bagi orang Arab pada ketika diturunkan Al-Quran tersebut. Maksudnya mereka guna bahasa yang jelas. Yang tak perlu orang nak kena fikir, oh ini begitu sukar untuk nak faham kata-kata tersebut. Itu bukan yang biasa. Kalau ada pun hanya qariban, sedikit saja. Maka kalaulah begitu pada kalam Arab, fakadzalika la yaliqu bil Quran min babil awal. Kalau kita kata kalam Arab tidak ada begitu, apatah lagi dengan Al-Quran, sudah pasti min babil awla, sudah pasti dengan cara yang lebih utama kita kata Al-Quran tidak ada kata-kata yang begitu menyulitkan orang yang nak baca Al-Quran tersebut. Itu satu poin yang disampaikan oleh Imam Syatibi. Wa aidan, satu lagi poin yang lain berkenaan dengan bagaimana Al-Quran ini bila diturunkan, disampaikan adalah bertujuan untuk sampai kepada orang yang nak baca Al-Quran. Kerana dia kata apa? Kalau bahasa yang sulit ini, bahasa yang menyekarkan ini, ha'ilun bainal insan wa bainal maqsudi minal. Kalau kita nak bercakap dengan orang, nak sampaikan satu idea kita ke pandangan kita, kata-kata kita nak orang yang dengar tersebut dia boleh faham apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita guna bahasa yang orang tak faham, macam mana dia nak faham? Jadi ha'il, jadi penghadam kepada orang dan apa yang disampaikan. Minat tafahumi dia untuk memahami apa yang disampaikan. Apatah lagi summa ta'abbudi bi muqtada. Bagaimana pula kalau sekiranya kalam tersebut, iaitu kalam Allah Ta'ala, untuk kita ta'abbud dengan kalam tersebut, maka itu jadi satu perkara yang amat sukar. Kalau perkara itu sukar untuk difahami. Jadi nak ceritanya, sudah pasti Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah orang faham dan boleh ta'abbud dengan kata-kata tersebut.
boleh faham dan boleh buat dengan apa yang diperintahkan. Wadhalika, kerana kalau kita lihat Al-Quran itu sendiri, di dalamnya ada anzarun, ada inzarun, ada tabsyirun, ada tahdzirun wa raddun ila siratal mustaqim. Al-Quran ni dia ada beri peringatan, ada beri pengajaran, ada beri gembira, ada beri amaran dan juga membawa kepada jalan yang benar. Jadi kalau begini maknanya wazifah Al-Quran untuk memberikan peringatan amalan, sudah pasti bahasanya mudah untuk difahami dan tidak menjadi halangan kepada orang untuk memahaminya. Yatafakam baina man fahima ma'na wa ra'a annahu maqsul wa dakhalahu min khawfin wa ta'lamu sara bihi mushammiran. Berapa ramai orang yang boleh faham maknanya dan melihat apakah maksud daripada ibarah ayat-ayat tersebut sehingga dia menjadi seorang yang takut kepada peringatan wa'id, takut pada peringatan sampai dan ingin kepada apa yang dijanjikan sehingga dia musyammiran. Musyammiran ni orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Kita kata melipat lengan lah bahasa dia. Musyammiran an sa'idil jiddi wal ijtihad. Dia sensen lengan dia, sensen seluar dia untuk jid, bersungguh-sungguh dan berijtihad. Sebab apa tadi? Dia faham apa yang disampaikan. Dia tahu ini Allah Ta'ala suruh, ini Allah Ta'ala larang, ini jangan buat. Jadi dia buat dengan kadar yang bersungguh-sungguh. Bazilan ghayat at-taqati fil muwafaqat. Dia berusaha untuk mendapatkan, capai ghayat at-taqat, segala kekuatan, kemampuan dia untuk sampai kepada muwafaqat. Muwafaqatnya bukan kitab muwafaqat lah. Maknanya mematuhi. Maknanya dia kata patuh lah, kepatuhan kepada syariat. Fil muwafaqat. Maknanya muwafaqah dengan syariat, dengan perintah tersebut. Hariban bil kulliyati anil mukhalafat. Yang mana dia akan lari daripada secara kulliyah, maknanya secara terus 100% lari daripada melakukan percanggahan mukhalafat. Maknanya tidak bercanggah dengan syariat tersebut. Jadi ini orang yang faham, jadi orang yang faham ibarah tersebut. Dia dengar Al-Quran, dia tahu apa yang Al-Quran nak dan dia berusaha untuk dapat dan menjauhi segala larangan. Itu orang yang faham ibarah tersebut. Dan satu lagi dia kata ada juga orang, dia nak cerita yang golongan yang tadilah melampau tadi. Wa baina man akhadha fi tahsinil irad. Orang yang dia dalam membaca Al-Quran, dia bukan nak yang tadi itu orang bersungguh untuk ikut perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan. Yang ini tak, dia tengok pada ibarat. Tengok, oh cantiknya lah bahasa Al-Quran. Tahsinil irad. Oh, dia kata bahasa Al-Quran ni sedap. Dia dengar orang baca Al-Quran, oh sedapnya suara dia. Dia tak tengok apa yang dia baca kan. Orang kata bagus tajwidnya. Oh, merdu suara dia. Jadi dia tengok pada tahsin irad. Dia dengar apa yang dia dengar itu, dia hanya memuji ataupun mengambil apa yang dia rasa indah daripada bacaan ataupun dia punya kalimat dia. Wal ishtighal bi ma'akhidhi al-ibarah. Dia sibuk dengan bahasa ni, kita tengok sangat cantik, kita boleh guna dalam uslub nak tulis insya-Allah, nak tulis artikel guna bahasa Al-Quran. Bagus lah. Tapi nanti Imam Syatibi akan ceritalah. Jadi orang yang hanya sibuk dengan bahasa tersebut. Bahasa, kecantikan bahasa, keindahan bahasa. Walima ikhtalafat ma'a muradifiha, dan kenapa pula bahasa ni diguna kalimah ini, kenapa tak guna ni? Dia pun sibuk nak syarah tersebut. Ma'annal ma'na wahid, walaupun dia kata ayat ni guna kalimah ni, ayat ni guna kalimah ini, dia pun sibuk dengan perkara tersebut. Ishtighal. Wa tafri'at tajnis.
dan melakukan perbahasan ataupun perbandingan kepada bahasa-bahasa yang menggunakan terjenis. Oh, ini jenis ni, ini jenis ni, bahasa ni hampir kepada bahasa ini. Semua tu hanya kepada bahasa. Mahasinil alfaz. Dia kata lafaz-lafaz ni sangat cantik, sangat indah. Dan yang menjadi masalahnya wal ma'na al-maqsudu fil khitab ma'zilin 'anil nadhari fi. Yang mana tujuan daripada maksud khitab tersebut tidak diperhatikan. Ma'zil 'anil nadhari fi. Dia tak tengok. Dia tengok hanya bahasa saja. Laras bahasa Al-Quran yang cantik tersebut, yang itu yang dia sibuk. Yang ini yang Masyatibi nak berikan kritikan ataupun komen kepada orang yang seperti ini. Orang yang ambil tafsir ataupun yang mengambil ma'ani Quran dari sudut bahasa semata-mata. Ini yang disebut melampau dalam bahasa tersebut. Biasa dengan batinnya tak guna bahasa, yang ini dia melampau lebih-lebih dalam bahasa sehingga lupa kepada maqasid, tujuan asal ayat Quran itu diturunkan, iaitu dengan perintah ni dan larangan. Okey, kemudian dia kata sambung kullu aqilin ya'lam. Orang yang berakal mengetahui bahawa tujuan daripada kitab, tujuan Allah Taala turunkan ayat Quran ini laisa huwa tafaqquhu fil ibarah. Bukan untuk kamu pandai memahami bahasanya. Maksudnya begini, bukan Allah Ta'ala turun Quran untuk kamu makna ambil bahasa sahaja. Bukan itu. Mana bukan Al-Quran ni kitab, buku nahwu ke, buku bahasa Arab ke, untuk kamu belajar bahasa habis kita. Tidak. Yang mana tujuan dia bertafaqquha fil mu'abbar anhu. Apa yang disampaikan, perintahnya, larangannya. Yang itu yang perlu dilakukan, bukan tengok bahasa habis kita. Wa mal muradu bihi, apa yang dimaksudkan. Dan ini tidak ada syak, tidak ada keraguan bagi orang yang berakal. Mana kita tahu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk kita beramal dengan apa yang diperintahkan dan apa meninggalkan apa yang dilarang. Okay. Jadi itu fikrah, idea Masyatibi yang menolak orang yang berlebihan dalam bab bahasa tersebut. Kemudian dia bawa pula mungkin persoalan yang ditimbulkan, iaitu berkenaan dengan orang kata ini bahasa Arab sudah pastilah perlu kita belajar. Dia kata wala yasihhu an yuqala inna tamakkuna fi tafaqquhi fil alfaz wal ibarat wasilatun ila tafaqquhi fil ma'ani bi ijma'il ulama. Sesungguhnya memahami dan mengetahui lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat adalah merupakan wasilah untuk kita memahami makna-makna Al-Quran tersebut dengan ijma' para ulama. Bagaimana kita boleh mengingkari apa yang tidak sepatutnya kita ingkar, sedangkan bersibuk ataupun istighal, maknanya kita berkecimpung dengan wasilah untuk mengetahui bahasa ini dan mengetahui apa yang daripada lafaz-lafaz tersebut, wal qiyam bil fardil wajibi fiha, yang wajib daripada untuk memahami bahasa atau lafaz ini tanpa kita bekerja untuk mengetahui maksud yang disampaikan tersebut, ia adalah tidak diingkari secara jumlah. Maksudnya belajar bahasa Arab kita tak boleh ingkar. Itu dia ceritanya. Belajar wasilah, kerana bahasa Arab ni wasilah kita nak faham maksud. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, kita tidak sibuk dengan bahasa Arab, kita tak tahu maksud. Jadi dia tak setuju lah dengan Imam Syatibi tadi. Wa illa, dia kata kalau lazima dhammu ilmi al-Arabiyyah, maka kita akan tolaklah ilmu bahasa Arab. Di jamiah semua huruf-huruf, cawangan-cawangan bahasa kita tolak habis lah. Dan ini sudah pasti laisa kadzalik bittifaq. Ulama semua setuju bahawa kita tidak menolak bahasa Arab dan dengan semua cabang-cabang. Dia punya itulah kawan dia. Kemudian Imam Syatibi jawab, bukan begitu. Ma dzakartahu fi la yunkaru bi. Bukan seperti mana yang kamu nyatakan. Kita tidak menolak itu secara mutlak. Bagaimana kita nak menolak? Wa bil arabiyyati fahimna 'anillahi muradahu min kitab. Dengan bahasa Arab lah kita boleh memahami apa yang dimaksud Allah Ta'ala dalam kitabnya.
Ada bahasa Arab pasti. Imam Syafi'i berapa banyak cerita bahasa Arab. Perlunya bahasa Arab. Perlu jadi macam Sibawai. Orang yang tak pandai bahasa Arab, dia tak pandai syariah. Imam Syafi'i. Orang yang lebih pandai bahasa Arab, lebih memahami syariah. Begitulah surah. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah innamal munkar al-khuruju fi dhalika ila haddil ifrat. Yang kita cerita kat sini yang berlebih-lebihan dengan bahasa ni. Ni yang jadi masalah. Ni yang kita tak nak. Orang yang lebih-lebih sangat bahasa. Semua dia bahasa je sampai tak ada. Solat tak ada, zakat tak ada, tak payah bahasa je. Tak jadi lah. Maknanya kita nak amalkan Al-Quran. Bukan kita nak bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran tu sahaja. Sehingga dengan bahasa tersebut yusyakku fi qauli Allah. Sampai pandai dengan bahasa sampai kata ini bukan Allah Ta'ala maksudkan. Solat ni adalah maksud dia, contohnya kita doa saja. Habis tak solat. Nampak sangat lah. Ataupun yuzannu annahu ghairu murad. Dia kata ni oleh kerana dia pandai sangat bahasa, dia kata yang ni Allah Ta'ala tak maksudkan. Sedangkan itu yang dimaksudkan. Sebab terlalu pandai. Ataupun dia yuqta'u bihi fihi, ataupun dia mengatakan apa yang dia maksudkan itu dalam rezeki oleh kerana dia pandai sangat. Dia kata inilah maksud dia, bukan maksud yang lain. Jadi orang yang melampau-lampau dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i. Tapi yang ditolak sesuatu apa yang sudah diceritakan. Kenapa dia kata li'anna al-Arab lam yufham minha qasdu mithlihi fi kalam. Kerana orang Arab tidak memahami seperti mana apa yang difahami oleh orang tersebut lah. Seperti mana yang dirasakan tersebut. Yang dirasa berlebihan itu yang dimaksudkan. Kerana orang Arab tak begitu kita kata sebelumnya tadi. Walam yashtaghil bittafaq. Orang Arab juga, mana kita cerita, aku nak turun kepada orang, mereka mana cerita ni awal lah. Orang Arab yang asal dulu. Pada asal ni tukang Quran. Dan para salaf hadil ummah juga tidak berlebih-lebihan dalam bahasa yang ada dalam. Dan kita juga tidak diminta yu'amminuna min su'al. Pada hari kiamat yang kita, Allah Ta'ala tak tanya min aina fahimtum anni qasadtu at-tajnis al-fulani bima anzaltu min qawl. Kita tanya apa yang dimaksudkan dengan tajnis dalam dari segi balaghah. Wahum yahsibuna kira ni lah. Wahum yahsibun annahu yuhsinun dia tajnis. Jadi Allah Ta'ala tak tanya kiamat nanti berkenaan dengan tajnis. Ataupun firman Allah Ta'ala qala inni li'amalikum minal qalin. Qala inni qalin. Adakah ini tajnis ataupun bukan? Ini bukan persoalan yang akan ditanya pada hari kiamat. Jadi apa kita nak sibuk dengan perkara tersebut? Maka oleh itu fa'inna fi da'wa mithli hadha al-Quran. Mana kalau orang kata mestilah kita kena mengetahui perkara tersebut dan sibuk dengan perkara-perkara yang balaghah, lafaz-lafaz semua ini, dan itulah maksudun bil mutakallim bihi, yang dimaksudkan oleh orang yang Allah Ta'ala lah di sini dalam ayat, mesti kita kena mengetahui segala perkara dan sibuk dengannya. Ini adalah perkara yang khata, yang membahayakan. Kerana orang akan sibuk dengan bahasa, lupa kepada yang sepatutnya. Bahkan yang sepatutnya, kata Imam Syatibi, kita kembalikan orang yang mengatakan mesti makna berlebihan dalam bahasa ini seperti makna raji'un ila makna, kembali kepada firman Allah Ta'ala, walaupun dia kata makna bukan ila qawlihi ta'ala, dia kata makna qawlihi ta'ala. Sebab ayat ni cerita pasal hadithul ifk, dia tak cerita pasal hadithul ifk. Dia kata dalam ayat Allah Ta'ala kata iz talaqawnahu bi alsinatikum, ketika mana kamu terima berita pasal ifk ini dengan lisan kamu wa taqulun. Maknanya kamu dah dapat satu ibarat, satu kalam, kemudian kamu guna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kemudian kamu sampai pula dengan benda yang kamu tidak mengetahui. Ini fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kamu sampaikan. Wa tahsibuna annahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim.
Dan kamu rasa tak apalah, boleh cerita pasal fitnah. Tuduh orang pasal zina, kamu rasa itu perkara hayyin, perkara sikit saja, mudah saja, simple saja. Wa huwa indallah yang dia adalah kata-kata yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala, berat dosanya. Jadi nak kata ni Imam Syatibi kata maksudnya kamu rasa benda tu maknanya tak ada apa masalah, okey saja boleh kita sedangkan dia adalah mengeluarkan seseorang itu daripada maksud yang asal daripada diturunkan Al-Quran itu untuk kita imtithal, untuk kita taat pada Allah Ta'ala, bukan kita sibuk dengan bahasa-bahasa yang ada pada Al-Quran tersebut. Dan juga ia hampir kepada ila annahu qaulun fi kitabillahi birra'i, dia hampir kepada orang yang menafsir Al-Quran hanya dengan akal fikiran. Sebab dah terlebih bahasa tadi. Kerana perkara yang khususnya Imam Syatibi dia fokus pada bab terjenis. Sebab dia dah terlebih dari segi bahasa dia. Dia kata bikhilafil kinayah. Kalau kita ambil contoh bab kinayah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna kinayah Al-Quran. Aw lamastumun nisa. Ini kinayah mana tak digunakan bahasa yang biasa, bahasa yang zahirnya, yang bukan kinayahnya. Ini lah bahasa pegang, tapi di sini gunakan kinayah, bukan itu yang dimaksudkan dengan pegang tersebut. Mengikut sebagai ulama lah, maknanya lamas tu maksud dia jima. Jadi kinayah. Jadi kinayah digunakan dalam Al-Quran. Dan juga kinayah dalam ayat kana ya'kulan al-ta'am. Nabi Isa dan ibunya Sayyidatina Maryam alaihimassalam ya'kulan al-ta'am. Nabi Isa makan. Dan Sayyidatina Maryam juga makan. Makan kat sini kita nampak, ialah makan lah. Tetapi kinayah hanya cerita orang bila dah makan, apa yang akan dia buat? Dia pergi bilik air, pergi tandas. Ada melakukan kumar. Jadi macam mana mereka boleh jadi Tuhan? Macam mana Nabi Isa boleh jadi Tuhan? Macam mana Maryam boleh jadi Tuhan? Kana ya'kulan ta'am. Mereka ni makan. Kinayahnya mereka pergi ke bilik air, pergi ke tandas, buang air besar, buang air kecil. Macam mana boleh jadi Tuhan? Jadi tak boleh jadi Tuhan lah. Jadi digunakan kinayah. Muhammad Ashbah. Yang ini biasa. Syairun. Yang ini biasa dalam kalam Arab. Dan boleh difahami. Orang Arab pun biasa guna kinayah tersebut. Dan ma'lumun i'tibaruhu. Dalam segi ahli lisan, ini biasa. Darurah. Memang digunakan. Tetapi kata Imam Syatibi, tersebut Imam Syatibi dia pakar bahasa. Dia kata, at-tajnisu wa nahwuhu laysa kadha. Yang lebih-lebih dalam bahasa ni terjenis antaranya, yang ni bukan dalam bab seperti kinayah dan majaz. Apakah bezanya? Dia kata beza antara terjenis dengan kinayah ni tadi, wa farqu ma bainahuma, iaitu yang kinayah ni tadi, kalau beza dengan terjenis, khidmatul ma'na al-murad wa adam. Yang mana kinayah, majaz ini dia membantu memberikan maksudnya, makna daripada apa yang disampaikan. Adapun tajnis, dia tidak begitu, tidak berkhidmat untuk makna tersebut. Maka macam seolah-olah laisa fi tajnisi dzalika. Dia bukan untuk membantu memahami maksud. Dia hanya sekadar keindahan bahasa saja. Bahasa yang indah itu saja. Dia tidak membawa kepada khidmatul makna. Dia bukan membantu kepada makna. Macam kinayah tadi, Al-Quran dia jaga adabnya, dia tak sebut kamu berjimat isteri, dia kata aula mastumun nisa. Jadi bahasa yang berlapik, yang sangat dihormati. Macam tadi Allah Ta'ala tak kata Nabi Isa dengan saya nama pergi bilik air, buang air, tak sebut. Dia kata kana ya'kulan, itu bahasa yang baik, yang bagus. Maknanya khidmatul ma'na al-Quran. Berbeza dengan terjenis ni tadi, tidak memberikan khidmatul ma'na al-Quran. Nuduruhu minal arabil ajlafi al-bawalin ala aqabihi. Menggunakan tajnis ini tidak digunakan oleh orang Arab yang kuh, yang betul-betul Arab, yang sangat hebat dengan bahasa Arab. Mereka tak gunakan tajnis. Seperti disebutkan oleh Abu Ubaidah dan lain-lain sebagainya.
Dan juga syuhratul kinayah wa ghairiha. Kinayah ni memang sangat biasa orang Arab tu. Berbeza dengan tajnis ni. Sehingga kata Imam Syatibi, wala takadu tajidu ma huwa nahwu tajnis illa fi kalamin muwallidin. Muwallad ni muwallad ni orang yang lahir, dia orang bukan Arab macam kita lah, orang Malaysia pergi ke Mekah, pergi Madinah, lahir kat Madinah, anak dia, keturunan dia duduk bergaul dengan orang Arab, jadi muwallad. Jadi macam tajnisnya orang muwallad, yang fi kalamin muwalladin, bukan kalam Arab yang betul-betul Arab yang tulis. Ini Imam Syatibi ni dia hidup di zaman Andalus, zaman kegemilangan bahasa Arab yang ada dia, dan bergaul dengan orang Eropah di sana, orang Spanyol, dan dekat dengan Perancis di sana. Ramai orang yang bukan Arab ini masuk ke dalam Islam. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang menggunakan tajnis, bukan orang yang betul-betul Arab yang tulen, yang koh tadi. Illa fi kalam al-muwalladin wa man, sambungan dia, wa man la yuhtajju bihi, dan juga orang yang bukan dijadikan hujjah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak bahasa Arab yang betul, ambil pada orang yang betul-betul Arab dia yang tudin, bukan orang muwalladin. Al-hasilu, hasilnya, kulasahnya, Imam Syatibi, anna li kulli ilmin adlan. Bagi setiap ilmu tu ada dia punya pertengahan dia, yang betulnya, yang sederhana ni, wa tarafan. Adlan ni maknanya yang mu'tadilan lah, yang pertengahan, yang sederhana. Dan ada tarafan ifrati, ada dua taraf, yang ifrati dan tafrit. Ada yang melampau lebih sangat dan ada yang terkurang lebih sangat. Tarafan huma al-mazmuman, yang dua taraf ini yang berlebihan ataupun yang berkurangan inilah yang dicela. Wal wasatu huwal mahmud, yang pertengahan, yang sederhana inilah yang terpuji, yang dikira. Jadi kaedahnya kembali bahawa dalam penggunaan bahasa Arab dalam tafsir Quran juga hendaklah secara wasati juga, tak ada terlebih-lebih sangat bahasa, dan juga tidaklah sampai membuang terus bahasa. Cara yang disebut oleh Imam Syatibi kata wasat, iaitu seperti para salaf al-mutaqaddimin. Wallahu a'lam. Jadi mungkin kita setakat dulu apa yang dapat kita kongsikan. Jadi kita bukalah sekiranya ada persoalan ataupun tambahan daripada para asatizah sekalian. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, dalam masalah ayat majas ni, kalau kita mengambil pandangan Syekh Islam Ibn Taimiyah, tidak menerima majas di dalam Al-Quran, jadi kita akan anggap semua ayat itu hakiki ataupun kita ada maksud yang lain yang dimasukkan oleh Syekh Islam? Majas dalam Al-Quran, kalau kita lihat para ulama, seperti yang Imam Syatibi sebut tadi lah, majas dalam Al-Quran ni memang ada, dan para ulama ahli bahasa pun mengatakan majas ni memang ada. Dan antaranya kalau kita lihat was'al ahli qaryah antaranya yang digunakan, ataupun ayat wa ammal jidaru fakana, ayat sebelum dia mana ayat pasal surah Al-Kahfi itu semua, al-jidar, sampai mereka berjumpa dengan ahli qaryah, kemudian sehingga jidar yuridu an yang ada jidar itu semua yurid. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran memang ada perbahasan mengenai majas, dan ada juga sebahagian para ulama yang tidak setuju lah dengan pandangan Syekhul Islam yang mengatakan tidak ada majas. Jadi secara umumnya bahasa Arab sini memang ada majas. Bahasa Arab sini memang ada majas yang digunakan. Jadi tidak salah lah kalau kita kata
dalam Al-Quran ada majaz. Jadi itu kita boleh kata hampir disepakati oleh ahli bahasa lah. Dalam bahasa Arab memang ada majaz dan juga dalam Al-Quran ada majaz. Dan satu lagi, Imam Syatibi dia tak fokus kepada orang yang berlebihan pada majaz dan juga tak juga menyatakan berkenaan dengan orang yang tak ambil terus majaz. Tapi dia sebut tadi bahawa antara perkara yang syai', yang biasa, yang tersebar dalam bahasa Arab, adanya kinayah, adanya majaz. Jadi kalau kita nak tolak terus tak ada, itu maknanya bahasa Arab tu sendiri ada. Jadi kita kata tidak menjadi masalah lah bagi kita untuk menerima adanya majaz dalam Al-Quran. Memang digunakan. Kalau kita nak mula ayat tadi, was'alil qaryatal lati kunna fiha dalam surah Yusuf. Is'al qaryah, macam mana kita nak tanya qaryah? Pasti maksudnya ahlal qaryah. Jadi itu biasa digunakan oleh orang Arab dan ma'mul bihi. Dalam ayat tadi yang jidar, yuridu, macam mana kita nisbahkan bahawa jidar itu ada iradah, yuridu. Itu juga maksudnya antara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama bahawa di sana terdapat ni majaz Al-Quran. Jadi mungkin yang lebih aslamnya kita ikut para ulama bahasa yang mengatakan ada majaz dalam Al-Quran. Maka kita surah kita ni bukan ahli bahasa. Jadi kita surah kepada si bawah contohnya ataupun orang pakar-pakar bahasa. Kalau macam Imam Syatibi ni kita kata memang dia pakar lah. Oleh kerana kalau kita nak mengetahui kepakaran seorang tu, kita tengok dia punya antaranya hasil penulisan dia dalam bidang tersebut. Jadi kalau kita lihat kepakaran dia ada di sana, maka kita kata kita boleh terima lah pandangan mereka dari sudut bahasa. Macam kita yang ngaji syariah ni, ialah kita ngaji juga lah bahasa tapi bukan kepakaran tu. Kalau ulama dahulu memang mereka ni pakar bahasa dan juga pakar syariah. Contohnya Imam Syafi'i contohnya. Dia dalam bahasa dia pakar, dalam syariah pakar, dalam sufi pakar, dalam musik dia pakar. Itu kebiasaan ulama dahulu. Lama sekarang ni kita lebih kepada bidang perkhususan dalam syariah. Jadi tak begitu pakar lah dalam bidang bahasa. Jadi oleh kerana kadang itu kita serahlah kepada ahli bahasa lah untuk mengatakan ada ataupun tidak majaz dalam Al-Quran. Jadi kalau kita serah pada ahli bahasa, kita dapati bahawa mereka mengatakan di sana terdapatnya majaz. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Dr. Jazakallah. Okey, jadi jika ada soalan, kita boleh panggil dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qasas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aslih lisana lana illa alladhina amanu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.